Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan topik 3.2, komponen etika dan peradaban. Topik ini menjelaskan tentang elemen-elemen penting yang membentuk sistem etika dan peradaban dalam masyarakat kita. Bab ini membincangkan tentang kepentingan komponen utama dan membentuk sistem etika dan peradaban manusia. Etika dan peradaban berfungsi sebagai panduan dalam membentuk kepribadian dan jati diri individu supaya selaras dengan nilai moral dan norma masyarakat. Setiap komponen memainkan peranan yang penting untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani, intelektual dan sosial. Melalui gabungan nilai-nilai ini, manusia dapat hidup secara harmoni dan berakhlak dalam masyarakat majmuk. Secara umum, komponen etika dan peradaban merujuk kepada asas dan unsur utama yang menyokong pembentukan nilai dalam kehidupan manusia. Etika bermaksud prinsip moral dan akhlak yang menjadi panduan dalam menentukan baik dan buruk sesuatu perbuatan. Manakala peradaban pula merujuk kepada tahap kemajuan sosial, budaya dan moral suatu bangsa atau masyarakat. Gabungan antara etika dan peradaban ini membentuk masyarakat yang berdisiplin, bertanggungjawab dan berbudaya tinggi. Tanpa etika, peradaban akan kehilangan nilai kemanusiaan dan tanpa peradaban, etika tidak akan berkembang. Persekitaran geofisikal pemaksud keadaan geografi dan sumber alam semula jadi yang mempengaruhi kehidupan budaya dan etika masyarakat. Di alam Melayu, sumber seperti hasil pertanian, laut dan hutan menjadi asas utama kegiatan ekonomi dan perdagangan. Melalui perdagangan ini, masyarakat alam Melayu mula berhubung dengan pelbagai tamadun besar seperti India, China dan Timur Tengah. Interaksi ini membawa kepada pertukaran budaya dan nilai atau yang disebut sebagai difusi budaya. Hasilnya, lahirlah peradaban Malaysia yang merupakan penyulaman pelbagai unsur peradaban dunia, satu gabungan unik antara timur dan barat. Selain itu, setiap etnik juga mempunyai pertalian rapat dengan persekitaran geografi mereka. Kedudukan tanah Melayu yang strategik sebagai semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka menjadikannya pusat pertemuan dua tamadun besar dunia, iaitu China dan India. Kedudukan ini telah menggalakkan aktiviti perdagangan, migrasi dan penyebaran budaya, sekaligus membentuk masyarakat yang majmuk serta kaya dengan nilai etika dan peradaban. Saya akan terangkan tentang masyarakat dan demografi. Apa itu masyarakat? Masyarakat ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama, berinteraksi dan membentuk satu sistem sosial. Maksudnya, di sini apabila satu kumpulan manusia tinggal dalam satu kawasan, dia saling berhubung dan mempunyai aturan sosial. Mereka itu dianggap sebagai sebuah masyarakat. Seterusnya, kita lihat ciri-ciri masyarakat. Yang pertama, masyarakat ini hidup secara berkelompok dan mempunyai budaya yang tertentu. Yang kedua, masyarakat berinteraksi antara satu sama lain. Komunikasi dan hubungan sosial ini penting untuk mewujudkan suatu keharmonian dalam satu masyarakat. Yang ketiga, masyarakat sentiasa mengalami perubahan sosial, sama ada dari aspek teknologi, ekonomi, ataupun budaya. Yang keempat, masyarakat mempunyai kepimpinan dan aturan sosial seperti kelas sosial, status, dan struktur yang mengurus kehidupan bersama. Menurut Konjaraningrat pada tahun 1970, masyarakat ini didefinisikan sebagai satu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama sehingga mereka dapat melihat diri mereka ini sebagai satu kesatuan. Secara mudahnya nih, masyarakat terbentuk apabila manusia hidup bersama, saling bergantung, dan mempunyai identiti serta nilai yang dikongsi. Sekarang, saya akan memberitahu definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Masyarakat di Malaysia terbentuk daripada pelbagai kaum dan etnik yang hidup bersama dalam satu negara. Kepelbagaian ini bermula sejak zaman penjajahan apabila British membawa masuk kaum Cina dan India ke tanah Melayu untuk bekerja dalam sektor perlombongan dan peladangan. Menurut J.S. Furnival, masyarakat seperti ini disebut sebagai masyarakat plural, iaitu masyarakat yang hidup berdekatan tetapi tidak bersatu sepenuhnya. Mereka berkongsi sistem politik yang sama tetapi masih mengekalkan agama, bahasa dan budaya masing-masing. Di Malaysia, kita terdiri daripada pelbagai etnik utama seperti Melayu, Cina, India serta Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Walaupun terdapat perbezaan dari segi adat, pakaian, makanan, pekerjaan dan tempat tinggal, setiap kaum menyumbang kepada pembentukan identiti masyarakat Malaysia yang unik dan harmoni. Ini merupakan garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Pada masa ini, alam Melayu telah menjadi pusat perdagangan antara China, India dan Timur Tengah. Melalui interaksi perdagangan dan perkahwinan, lahirlah pertukaran budaya dan agama antara masyarakat.
Semasa penjajahan British, berlaku kemasukan besar-besaran buruh dari China dan India. Keadaan ini melahirkan masyarakat majmuk di mana kaum-kaum ini hidup berasingan mengikut pekerjaan dan kawasan tempat tinggal. Selepas kemerdekaan, kerajaan memperkenalkan dasar seperti dasar ekonomi baru DEB untuk mengurangkan jurang antara kaum dan membina perpaduan nasional. Proses integrasi ini melibatkan akomodasi, asimilasi dan amalgamasi yang akhirnya membentuk masyarakat Malaysia moden yang bersatu dalam kepelbagaian. Seterusnya, kita akan ke subtopik dari kemajmukan ke kepelbagaian. Pada asalnya, istilah masyarakat majmuk digunakan selepas zaman penjajahan apabila pendatang dari China dan India dibawa masuk ke tanah Melayu untuk memenuhi keperluan ekonomi. Hasilnya, wujud masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum yang hidup berasingan, setiap etnik mempunyai budaya, bahasa dan agama sendiri. Namun begitu, dalam konteks Malaysia moden, kita bukan lagi hanya masyarakat majmuk, tetapi telah berkembang menjadi masyarakat kepelbagaian. Ini bermaksud, walaupun kita datang daripada latar belakang yang berbeza, kita hidup dalam satu sistem yang lebih terbuka, saling berinteraksi dan menghormati antara satu sama lain. Budaya majmuk membentuk fenomena sosial yang unik di alam Melayu. Pertembungan pelbagai budaya dunia yang akhirnya menghasilkan peradaban majmuk, iaitu satu bentuk peradaban yang bersifat semula jadi, tanpa paksaan dan lebih fleksibel. Jadi, peralihan daripada kemajmukan kepada kepelbagaian menekankan nilai integrasi, persefahaman dan penerimaan antara etnik. Bukan sekadar hidup bersama, tetapi hidup dengan saling menghargai. Seterusnya, konsep memahami proses hubungan etnik. Untuk memahami bagaimana hubungan etnik berlaku di Malaysia, terdapat 5 proses utama yang boleh kita lihat, iaitu segregasi, akomodasi, asimilasi, amalgamasi dan segmented asimilasi. Bagi tahap pertama, segregasi bermaksud pemisahan antara etnik sama ada dari segi tempat tinggal, pendidikan atau pekerjaan. Dalam tahap ini, setiap kumpulan etnik hidup secara terpisah dan kurang berinteraksi antara satu sama lain. Bagi tahap kedua, akomodasi pula ialah apabila setiap etnik saling menghormati dan menerima perbezaan budaya tetapi masih mengekalkan identiti masing-masing. Contohnya, setiap kaum di Malaysia bebas mengamalkan budaya dan agama sendiri namun tetap hidup harmoni. Bagi tahap ketiga, asimilasi merupakan proses penyatuan sahala di mana kumpulan minoriti menyesuaikan diri dengan budaya majoriti. Dalam konteks ini, mereka mula berkongsi nilai, bahasa dan amalan yang sama seperti kumpulan majoriti. Bagi konteks terakhir iaitu amalgamasi pula ialah tahap integrasi paling tinggi. Ia berlaku apabila dua atau lebih kumpulan etnik bercampur melalui perkahwinan campur lalu membentuk identiti baru. Contohnya seperti komuniti Baba dan Nyonya di Melaka. Bagi segmentasi asimilasi bagi moden Malaysia, proses yang paling banyak berlaku ialah segmented asimilasi, di mana setiap etnik tetap mempertahankan identiti dan budaya masing-masing, tetapi dalam masa yang sama menerima budaya tempatan dan nilai sejagat. Proses ini adalah asas kepada pembinaan negara bangsa Malaysia yang berteraskan integrasi dalam kepelbagaian. Ini merupakan skema hubungan etnik di Malaysia yang melalui 6 tahap. Ia bermula daripada konflik hingga keperpaduan nasional. Pada tahap yang pertama, disfungsional sosial. Pada tahap ini, masyarakat berpecah dan sering berlaku konflik seperti rusuhan kaum 13 Mei. Kesepaduan sosial sangat lemah pada tahap ini. Pada tahap yang kedua, plural, kemajmukan segregasi. Kaum mula mengakui kewujudan antara satu sama lain, tapi masih hidup berasingan. Contohnya Melayu di kampung, Cina di bandar, India di ladang. Masih wujud pertembungan budaya. Yang ketiga, akomodasi. Di tahap ini, masyarakat belajar hormat dan tolak ansur. Namun, hubungan masih rapuh dan boleh tergugat jika ada isu sensitif. Pada tahap yang keempat, yaitu akulturasi. Kaum mula menerima dan berkongsi unsur budaya. Contohnya, merayakan perayaan bersama. Ini tanda hubungan semakin harmoni. Pada tahap kelima, asimilasi segmented. Semua kaum berkongsi nilai dan identiti nasional yang sama, seperti menghormati rukun negara dan bahasa kebangsaan. Akhir sekali, amalgamasi. Tahap ini merupakan tahap yang tertinggi di mana semua kaum bersatu dalam kepelbagaian, hidup sebagai satu bangsa Malaysia yang harmoni. Kesimpulannya, hubungan etnik di Malaysia berkembang daripada perpecahan kepada perpaduan. Semakin kita hormat, terima dan bekerjasama, semakin kuat kesepaduan sosial negara kita.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aizam Hakimi bin Samsun. Saya akan membentangkan subtopik bertajuk ekonomi dan pasaran serta dasar ekonomi baharu DEB. Pada zaman pra-kolonial, masyarakat Melayu menjalankan kegiatan ekonomi secara diri seperti bercucuk tanam dan menangkap ikan untuk kegunaan keluarga sendiri. Apabila tiba zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi sangat penting kerana Melaka menjadi pusat perdagangan antarabangsa. Pedagang dari China, India dan Arab datang berdagang di pelabuhan Melaka. Namun, semasa zaman kolonial British, ekonomi tanah Melayu berubah. British membuka lombong biji timah dan ladang getah serta membawa masuk buruh dari China dan India. Keadaan ini menyebabkan pembahagian ekonomi mengikut kaum. Melayu di kampung, China di lombong dan bandar, manakala India di ladang. Selepas merdeka, kerajaan berusaha mengurangkan ketidakseimbangan ini dengan memperkenalkan dasar-dasar pembangunan ekonomi. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang dasar ekonomi baharu. Dasar ekonomi baru adalah dasar penting yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 selepas tragedi 13 Mei 1969. Objektif utama DEB ialah membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan menyusun semula masyarakat supaya tiada kaum yang tertumpu kepada satu sektor ekonomi sahaja. Melalui DEB, banyak peluang pekerjaan, pendidikan dan bantuan ekonomi disediakan untuk meningkatkan taraf hidup semua rakyat. Kesimpulannya, DEB telah memainkan peranan penting dalam membentuk keseimbangan ekonomi negara dan memperkukuh perpaduan antara kaum di Malaysia. Terima kasih. Falsafah dan pemikiran tradisional berpendapat matlamat hidup masyarakat telah ditetapkan dan manusia cuma memilih cara dan mencapainya berdasarkan nilai agama dan budaya kolektif. Sebaliknya, falsafah moden memberi kebebasan kepada individu untuk menentukan sendiri matlamat dan cara hidup mereka, menekankan aspek pengalaman serta pilihan pribadi. Perpaduan antara falsafah tradisional dan moden membentuk etika dan pemikiran masyarakat Malaysia secara menyeluruh sesuai dengan perubahan zaman dan kepelbagaian. Dapat kami simpulkan berkenaan komponen etika dan peradaban persekitaran geofizikal membentuk identiti budaya dan interaksi masyarakat melalui sejarah dan lokasi geografi yang unik. Masyarakat dan demografi mewujudkan sistem sosial berbilang etnik, adat dan tradisi serta membina keharmonian menerusi hubungan antara kelompok etnik. Ekonomi dan pasaran memperkukuh peradaban melalui penyusunan semula masyarakat, keadilan sosial dan pengurangan jurang ekonomi. Seterusnya, memperteguhkan perpaduan nasional. Akhir sekali, falsafah dan pemikiran adalah asas kepada pembentukan nilai etika dan hala tuju peradaban, menghidupkan pemikiran kritis serta integrasi nilai tradisional dan moden dalam kehidupan masyarakat. Perpaduan keempat-empat komponen ini mewujudkan pembangunan masyarakat yang kukuh, lestari dan harmoni serta memastikan kelangsungan budaya dan identiti bangsa.